Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Kerajaan akan memperluaskan skop tugasan Jabatan Audit Negara JAN yang akan meliputi kerangka Ombudsman. Ketika ini, ia masih lagi di peringkat perbincangan serta memastikan skop tugasan JAN terus diperkukuh. Menurut Perdana Menteri, laporan Ketua Audit Negara amat penting dan sebarang kesilapan pengauditan tidak seharusnya berulang dan perlu dihentikan. Laporan awal nahas pesawat terhempas di Bandar Elmina Shah Alam akan diketahui minggu kedua bulan ini. Menteri Pengangkutan berkata, data rakaman suara 30 minit dalam komponen Memory Park kini masih dalam proses analisis. Dalam pada itu, pasukan Biro Siasatan Kabalangan Udara Florida bagi mendapatkan bantuan mengekstrak data daripada pengilang peralatan asal yang mengeluarkan kokpit perakam suara kokpit pesawat dijangka pulang esok. Rakyat kelas pertengahan khusus golongan B40 dan M40 yang terjejas pandemik COVID-19 menjadi fokus utama Belanjawan 2024. Belanjawan yang akan dibentangkan Oktober ini turut memberi tumpuan memperkasakan sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS. Perkara itu dinyatakan Timbalan Menteri Kewangan II kepada media selepas sesi jelajah Belanjawan 2024 di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Peguam Cara Negara Dato' Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh dilantik Peguam Negara yang baharu berkuat kuasa 6 September ini. Pelantikan itu bagi menggantikan Tan Sri Idrus Harun yang tamat tempoh lantikan secara kontrak pada 5 September. Ketua Setiausaha Negara memaklumkan pelantikan tersebut diperkenankan Yang di-Pertuan Agong selaras Fasal 1 Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Harga jualan beras putih import di seluruh negara diselaras daripada RM2,350 kepada RM3,200 per tan berkuat kuasa hari ini. Bernas memaklumkan pelarasan itu sejajar harga terkini beras putih import di pasaran antarabangsa. Sementara itu, Bernas terpaksa menanggung rugi RM80 juta sebulan jika pelarasan harga bagi beras putih import tidak dilaksana. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyifatkan pelarasan itu wajar dilakukan mengambil kira kenaikan harga beras dunia didorong beberapa faktor luar kawalan. Harga beras putih tempatan masih kekal dijual pada harga kawalan RM2.60 sekilogram. Yang di-Pertuan Agong menzahirkan ucapan tahniah dan penghargaan Kerajaan Perpaduan bagi penganjuran sambutan Hari Kebangsaan 2023 yang meriah dan luar biasa di Putrajaya semalam. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut sukacita dan kagum dengan sambutan yang dijayakan dengan pelibatan jabatan dan agensi kerajaan serta pihak swasta. Bagi dia berharap semangat yang mencerminkan keakraban rakyat pelbagai kaum itu dapat memperkukuh lagi keharmonian negara. Seorang remaja dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Teluk Intan atas pertuduhan membunuh rakannya 20 Ogos lalu. Tertuduh berusia 17 tahun itu dituduh melakukan perbuatan itu di Jalan Pasir, Kampung Sungai Payung, Baruh Rungkop. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan kes disebut semula 5 Oktober depan bagi serahan laporan DNA dan patologi. Dua remaja terlibat kemalangan di Lebuh Raya Langkawi Rabu lalu meninggal dunia di unit rawatan rapi Hospital Sultanah Maliha Langkawi. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Bohor Merah. Dalam nahas tersebut, kedua-dua mangsa tercampak keluar dari kenderaan yang hilang kawalan sebelum terbabas dan merempuh lampu jalan. Ini pula 4 lelaki ditahan bersama dadah pelbagai jenis seberat 13.96 kg bernilai lebih RM440,000. Ketua Polis Perak berkata, ia hasil serbuan di Jalan Ban Tanjung Piandang Kerian semalam. Kesemua suspek positif dadah serta mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. Dadah dirampas disyaki untuk edaran pasaran tempatan. Unit Hazmat Jabatan Bomba dan Penyelamat hari ini menerima peralatan dan kenderaan pengesahan bahan kimia. Aset baharu bernilai RM10.225 juta bagi pelaksanaan operasi melibatkan bahan berbahaya diserahkan ke unit itu oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara. Peralatan canggih itu membolehkan tindakan pantas diambil melibatkan operasi pencemaran sisa bahan kimia seperti yang pernah berlaku di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor.
RUU Suruhanjaya Kanak-Kanak Malaysia diharapkan dapat dibentang secepat mungkin dalam mesyuarat di Parlimen bulan depan. Menteri di JPM, Undang-Undang dan Reformasi Institusi berbesar hati menerima cadangan daripada organisasi masyarakat awam dan hak kanak-kanak mengenai perkara berkenaan. Kementerian Perpaduan sedang menggubal akta baru dikenali Akta Museum bagi mengawal selia aktiviti berkaitan muzium di seluruh negara. Menterinya berkata, akta tersebut akan mewajibkan setiap muzium mendaftarkan semua koleksi negara bagi tujuan rujukan dan penetapan standard dalam setiap pameran. Akta tersebut dijangka akan dibentang di Parlimen hujung tahun ini. Penetapan tempoh sah laku sijil kursus pra-perkahwinan Islam untuk hak 10 tahun bermula 1 Oktober depan masih dipertimbang. JAKIM memaklumkan cadangan itu dibangkitkan bagi memastikan kandungan modul kursus pra-perkahwinan Islam lebih berkesan kepada bakal pengantin mengikut keadaan semasa. Cadangan tersebut masih di peringkat perbincangan JAKIM bersama Jabatan Agama Islam Negeri dan ketika ini sijil berkenaan sah dan laku seumur hidup. Pihak suami diingat tidak menjadikan maruah seorang isteri sebagai pertaruhan dalam apa jua situasi. Mereka dinasihat agar berhati-hati dan tidak terlalu mudah melafazkan perkataan taklid. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menegaskan sebarang lafaz melalui apa juga medium harus dirujuk di Mahkamah Syariah untuk disahkan. Baru-baru ini, seorang individu telah menjatuhkan taklid kepada isterinya berkait hal politik di media sosial. Selepas tular, individu terbabit mendakwa hantaran itu adalah palsu dan telah disunting oleh pihak tidak bertanggungjawab. Program Kompetensi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan KKP kini diperluas bagi belia India daripada golongan M40. Ia merupakan anjuran bersama Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH dan Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra. Menurut Menteri Sumber Manusia, kementeriannya menyasarkan 960 peserta untuk menyertai program tersebut tahun ini. Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra masih lagi membuka permohonan subsidi bayaran yuran semester sekali bayar RM2,000 hingga 15 September ini. Pengerusi Jawatankuasa Pasukan Petugas Khasnya memaklumkan bantuan itu menyasarkan 10,000 pelajar dalam pengajian tahun kedua, ketiga atau tahun akhir pengajian Ijazah Sarjana Muda IPTA ataupun IPTS yang terbuka kepada golongan B40 dan pelajar dengan status aktif di IPT. Raja Muda Perlis mengetuai delegasi 66 peserta ke Mukim Klong Hei Songkla, Thailand. Program kayuhan berbasikal Semarak Merdeka itu demi mempromosi kempen Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Konvoi mengayuh sejauh 20 km termasuk menyerahkan sumbangan wang tunai daripada MAIPS kepada 3 masjid. Projek Batang Baram yang dijangka siap tahun depan mampu menyelesaikan masalah bekalan air di Miri. Ahli Parlimen Miri berkata projek sedang dilaksana di Sungai Baram bagi menggantikan Sungai Bakung sebagai alternatif kepada Sungai Liku. Dalam pada itu, isu air berwarna kekuningan selesai selepas paras air Sungai Liku meningkat akibat hujan beberapa hari kebelakangan ini. PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram. 2 kertas siasatan dibuka Polis Johor, manakala 140 permit ceramah dan kempen diluluskan. PAD-RM terus mengingatkan parti dan calon tidak melakukan kerosakan terhadap bahan kempen. Berbaki seminggu tempoh berkempen, calon PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram memanfaatkan sepenuhnya penggunaan media sosial bagi mendekati masyarakat. Calon PHD Parlimen Pulai, Suhazan Kayat, semakin aktif di TikTok dengan memaknai video berkempen dan beriadah. Pada masa sama, calon PHD Simpang Jeram, Insinyur Nazri Abdul Rahman turut memaksimumkan penggunaan Facebook dan TikTok untuk berkongsi pelbagai aktiviti kempen. Fama Melaka sasar RM10 juta nilai jualan di Karnival Jualan Mega Agro Madani yang berlangsung selama 5 hari bermula 30 Ogos hingga 3 September depan. Menurut Pengarah Fama Negeri, program peringkat kebangsaan ini melibatkan 130 usahawan tani dari seluruh negara. Jualan Mega itu turut menawarkan harga produk hasil tani 30% lebih murah daripada pasaran tempatan.
Perak bercadang menggunakan peranti satelit Starlink dalam usaha mengatasi isu capaian internet di kawasan pedalaman. Exco berkata penggunaan Starlink dilihat praktikal. Berikutan, peranti mudah alih itu dapat memberi akses internet lebih luas dan pantas kepada penduduk. Dan bagi mengatasi isu capaian internet untuk jangka panjang, sebanyak 105 menara telekomunikasi di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Fasa 2 sedang dalam pembinaan dan dijangka siap hujung tahun ini. 10,000 keluarga telah dibantu menerusi program matlamat pembangunan mampan USM bersama komuniti. 50,000 individu pula berjaya meraih pendapatan antara RM1,500 hingga RM7,500 sebulan sekaligus keluar daripada kepompong kemiskinan. Program bertujuan membantu menyelesaikan masalah sosioekonomi rakyat dengan menjana serta memantapkan ekonomi jangka panjang individu. Pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET perlu dipandang positif kerana mampu membawa masa depan lebih cemerlang terutama kepada golongan belia. Tindakan sesetengah individu menolak pendidikan TVET mengakibatkan kumpulan berkenaan terlepas peluang terbaik dalam kerjaya. Sehubungan itu, Ahli Dewan Negara yang juga pakar pendidikan TVET, Datuk Dr. Nelson Reganathan, mahu ibu bapa perlu memainkan peranan mendorong anak-anak mengikuti program itu. Malaysia harus merebut peluang mengembangkan pengkalannya sebagai negara mempunyai kedudukan yang baik. Menurut Perdana Menteri, 3 trend global utama termasuk keadaan geopolitik global perlu dimanfaatkan oleh negara. Keadaan geopolitik global telah mendorong syarikat pemain industri untuk beralih ke Asia Tenggara sebagai destinasi ekonomi dan rantaian bekalan berdaya tahan. Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 merupakan komponen utama ekonomi medani yang menyokong realisasi pembaharuan ekonomi. Jelas Perdana Menteri, pelan itu bakal menghidupkan semula sektor pembuatan bagi memastikan negara kekal berdaya saing sekaligus meletakkan negara sebagai kuasa ekonomi serantau. Pelan direka untuk memandu trajektori Malaysia sebagai kuasa global dalam pembangunan industri serta mengukuhkan kedudukannya dalam rangkaian nilai global. Dalam pada itu, hampir RM95 bilion diperuntuk kerajaan dalam tempoh 7 tahun sebagai usaha memangkin pelaburan dan penyertaan pihak industri dalam menggerakkan NIMP 2030. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata, hampir 10% daripada peruntukan itu daripada Belanjaan Pembangunan Kerajaan. Rincian mengenainya akan diumum dalam Belanjawan 2024. Rakyat Singapura keluar mengundi hari ini dalam pilihan raya Presiden pertama sejak lebih sedekad. Undian bagi menggantikan Halimah Yacob yang dipilih memegang jawatan tersebut pada 2017. Pemerhati politik berkata, pilihan raya berkenaan akan menjadi petanda tahap sokongan rakyat kepada Parti Tindakan Rakyat menjelang pilihan raya umum 2025. Raja Thailand mengurangkan hukuman penjara bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra daripada 8 tahun kepada setahun. Menurut Warta Diraja, keputusan susulan permohonan pengampunan diraja yang dikemuka Thaksin kerana salah guna kuasa dan konflik kepentingan ketika berkuasa. Minggu lalu, Thaksin kembali ke Bangkok selepas 15 tahun berada di luar negara untuk mengelak di penjara. Taufan kuat Saula dijangka membadai Hong Kong dan Shenzhen di selatan China. Pentadbiran Meteorologi China mengumumkan amaran kecemasan tahap maksimum ketika taufan semakin menghampiri. 10 juta penduduk mengambil langkah berjaga-jaga termasuk penutupan sekolah dan pembatalan semua penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Hong Kong. Musim panas mengakibatkan paras air di empangan Istanbul semakin surut. Jurucakap Bilik Kawalan Pengurusan Air menyatakan tahap kapasitinya membimbangkan sekitar 29%. Ini menyaksikan bandar terbesar di Turki itu bakal berdepan situasi buruk disebabkan ketiadaan sebarang hujan sepanjang musim panas ini. Penggunaan air meningkat turut memburukkan lagi keadaan. Pelarian Sudan terkandas tanpa penjagaan kesihatan di Chad. Kem pelarian yang sesak dan kekurangan bekalan ubat-ubatan terpaksa dihadapi ratusan ribu pelarian.
Sukarelawan menuntut aspek penjagaan kesihatan diberi perhatian kerana dianggar hingga 300 pesakit sehari menghidapi pelbagai komplikasi penyakit. Jadi, saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Andy Reza Rohadian dan Faiz Syahran Nizam untuk paparan lebih komprehensif. Saya Zamri Hussein, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.